يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala sudah dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Jam'ul Fawaid karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المريض ضيف الله ما دام في مرضه يرفع له كل يوم عمل 70 شهيدا فإن أعفاه من مرضه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإن قضى عليه بالموت أدخله الجنة بغير حساب والمؤذن هو حاجب الله تعالى يعطيه بكل أذان ثواب 1000 نبي والإمام وزير الله يعطيه بكل صلاة ثواب 1000 صديق والعالم وكيل الله يعطيه بكل حديث نورا يوم القيامة وكتب الله له بكل حديث عبادة 1000 سنة والمتعلمون من الرجال والنساء هم خدم الله فما جزاؤهم إلا الجنة. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian yang lepas kita telah menguraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan sebentar tadi berkaitan tentang muazzin. Hari ini kita sambung dan imam itu wazirullah, yakni seperti wazir pada tempat mengikut segala manusia dengan dia pada semayang mereka itu. Imam ini diumpamakan seperti menteri. Bila menteri ada orang yang mengikut menteri ini. Kenapa? Kerana imam ini diikuti oleh makmum. Oleh sebab itu imam ini diumpamakan seperti wazirullah, seperti menteri Allah. Imam ini dihuraikan oleh ulama. Bagi imam maka hendaklah ia memenuhi 10 perkara. Yahtajul imam ila 10 hisalin. Berhajat kepada imam ini kepada 10 perkara. Hatta tatimma salatuhu wa salatu man khalfahu. Sehingga solat dia pun sempurna dan solat orang di belakang dia juga sempurna. Yang pertama, an yakuna qari'an li kitabillahi ta'ala wala yakuna lahanan. Maka syarat yang pertama, an yakuna qari'an li kitabillahi ta'ala. Imam ni mestilah orang yang qari li kitabillah, seorang yang pandai ilmu tajwid, bacaannya betul. Jadi bacaan dalam semayang pilihlah orang yang layak begitu. Kadang-kadang orang pandai ceramah kan,
hebat, tapi dia dari sudut ilmu tajwid dia lemah, tak layak dia jadi imam walaupun dia ustaz, walaupun dia syekh. Tapi kalau bacaannya tak betul, dia tidak alim dalam bab semayang. Oleh sebab itu dalam hukum fiqh, orang yang jadi imam ni orang yang ayyakuna qari'an, dia mesti qari. Kalau panjang pendek pun tak betul, macam mana nak jadi imam? Imam ini sebagai ikutan orang di belakang ni, menjadi ikut dia sebagai idola. Kalau dia baca tak betul, maka dia tidak dikategorikan seperti wazirullah, wazir orang ikut dia gitu. Sepatut ikhfa, dia tidak ikhfa. Wa wajadaka dhalam fahada, macam mana? Kita kata serban besar tapi tajwid tu sepatut alhamdulillahi rabbil alamin, ni alhamdulillah gitu. Layak jadi imam? Tak layak, tak layak. Alham jadi alham, nah, tak layak. Sepatutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah, dia sabukan lam kepada ha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tak betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak layak jadi imam. Syarat mesti orang ni qari. Apatah lagi kalau dia waqafkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada berlaku. Maka bacaan dia ni Allahu Akbar. Fatihah apa duk, apatah lagi kalau baca surah ditampungkan mana izharnya, mana iqlabnya, mana ikhfa'nya, hadza la yaliqu an yakuna imaman. Orang ni tak layak jadi imam. Walaupun pakai jubah, pakai sarban semua, dia tak layak jadi imam. Dia bukan jadi wazir. Walaupun hebat dari ilmu tafsir, hebat ilmu hadis, tapi dia mengenepikan wahyu Allah. Macam mana wahyu Allah? Macam mana nak berbicara dalam bab agama tetapi dia mengenepikan wahyu Allah, kitabullah? Macam mana seharian dia membaca kitab Allah yang diturunkan kitab tersebut secara bacaan murattal? Oleh sebab itu Al-Imamul Jazari menyebut akhzul Qur'ani bitajwidi hatmun lazimun. Baca Quran dengan tajwid ini ialah wajib. Itu syarat. Nak tolak-tolak orang jadi imam, tengok dia ni qari ke tak qari, qari tak qari. Nak jadi imam ni juga yang paling aula ialah orang yang dilantik oleh masyarakat. Macam Masjid Al-Azim ni imam besar. Walaupun contohnya saya ni seorang ulama hebat, datang sini jangan nak terhegeh-hegeh jadi tu imam. Saya pun ke depan. Ataupun pengikut-pengikut saya ni tolak Ustaz Syukri ke depan. Sedangkan imam besar kita ialah imam yang bertugas di sini. Orang pun selesa dengan tu imam. Kerana ini bukan tempat saya. Saya bukan wazir di sini. Saya bukan wazir sini. Saya ialah tempat lain. Sekiranya imam yang bertugas tidak mempelawa, maka jangan kita pula ke depan. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini tertib jadi imam. Sehingga imam yang dilantik ini fadhal ustaz. Fadhal ni betul-betul fadhal. Bukan fadhal orang yang memang ajak-ajak teh ayam. Bukan main fadhal ustaz. Tapi dalam hati memang dia nak jadi imam. Ini fadhal. Bukan rajul mutamallik. Bahasa Arab itu bukan rajul mutamallik. Bukan seorang lelaki yang saja berpura-pura, ataupun kerana nak bodik seseorang. Ini rajul mutamallik dalam bahasa Mesir sebut begitu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua syarat imam ni, an takuna takbiratuhu jazman sahihan. Takbir dia mesti jazam dan sahih. Allahu akbar gitu. Jangan Allahu akbar gitu. Ini tak layak jadi tu imam. Atau Allahu akbar pun tak layak tu imam. Sebab apa? Sebab mengubahkan makna. Mengubah makna. Allahu akbar mesti dibaca Allah, bukan Allah pun tak betul. Allah pun tak betul. Allah pun tak betul. Allahu akbar. Yang bar pula jangan dipanjang pula. Allahu akbar pun tak betul. Ni tak layak jadi imam. Semayang dia pun tak betul. Yang ketiga, an yutimma ruku'ahu wa sujudahu. Imam ni rukuk dia pun sempurna, sujud dia pun sempurna. Sujud, 7 anggota ni sujud pada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda sab'ata a'zumin. Aku diperintahkan supaya sujud 7 anggota. Jari-jari kaki, perut jari kaki ni mestilah mencecah kepada bumi ketika sujud. Kalau tu imam ni jari kaki dia pun dilipatnya waktu sujud, maka hukumnya tak sempurna sujud. 7 anggota tidak kena ke bumi, hukumnya adalah tak sah sujudnya. Sujud, jadi rukuk kena sempurna, sujud kena sempurna. Kesimpulannya seluruh ibadat rukun-rukun dalam sembahyang ni disempurnakan. Yang keempat, imam ni dia perlu berakhlak. An yahfaza nafsahu minal harami wasyubha. Maka hendaklah orang yang jadi imam ni dia memelihara dirinya daripada sebarang benda haram dan syubhat. Dari sudut apapun syubhat ni perlu dijauhkan. Dari sudut makan, minum, pakaian, sumber rezeki apa semua ni, imam mesti orang yang benar-benar seperti wazir. Makanannya halal, pakaiannya halal, sumber rezekinya halal, akhlaknya pun akhlak sebagai wazir. Bila dia datang orang kata, tu imam kan. Bila datang ni, tu imam, orang pun tu imam kan, macam makra' ya gitu. Jadi tu imam tak ada contoh sebagai tu imam. Tu imam datang pakai cap gitu. Tu imam kita kata, tu imam je tu. Tu imam wazir. Tu imam ni wazir. Dia tidak seperti orang biasa, kerana dia menjadi contoh kepada masyarakat. Dari sudut pakaiannya, dari sudut perbuatannya, dari sudut perkataannya, diumpamakan wazirullah. Dia adalah merupakan menteri Allah yang menjaga masyarakat. Ini imam. Imam. Kalau imam pun isap okok, jangan isap okok depan orang. Ini dia pula, ada rokok kau. Ada rokok. Walaupun kita di Melaka ni peringkat awal memang kita nak haramkan, sebab ramai sangat orang isap okok kan. Haram bertempat nama dia. Mana haram di kawasan-kawasan awan termasuk masjid. Masjid tak boleh. Itu ada fatwa masjid tak boleh kita isap okok. Fatwa. Kerana bila dipatwakan haram, semua orang Melaka ni kalau isap okok dosa belaka. Itu makna kalau dipatwakan haram okok, maka seluruh orang yang duduk di Melaka kalau isap okok di rumah ke di mana pun haram. Oleh sebab itu dia haram okok ni bukan haram seperti babi. Kalau nak haram pun dia bukan haram macam daging babi, dia dinamakan haram aradi namanya. Haram aradi. Ada orang isap okok tapi dia tak isap okok, dia jadi mudarat. Macam orang-orang kampung, dia pergi nak noreh getah, sampai kat kebun getah, punyalah cepat salam-salam dia subuh, pergi sampai sana nak isap okok, tak bawa mancis. Nak cabut wayar plak tak boleh pula tu.
Orang kampung ni dia cabut oya plug, cucuhkan dekat minyak petrol tu, start motor takkan wire plug tu nak cabut tak boleh cabut sebab motor baru. Balik rumah sebab tak ada lighter. Sebab apa? Tak isap okok tak boleh menori, tak isap okok tak boleh pedang. Mudarat bagi dia, mudarat bagi dia, sebab dia tidak boleh berhenti secara mendadak. Oleh sebab itu dinamakan haram aradi. Ada orang haram ini haram mendatang kerana dia membawa mudarat. Seperti juga racun. Berapa banyak benda-benda yang dalam makanan ada racun, tapi orang tak haramkan kerana dia haram adalah haram mendatang. Haram mendatang. Oleh sebab itu rokok ni dia lain sikit hukum dia. Tapi babi betul haram. Arak betul haram. Betul haram gitu. Jadi pakcik-pakcik isap rokok kalau boleh berhentilah begitu. Kerana dia haram, dia adalah haram yang boleh mendatang kerana dia memudaratkan sedikit. Berhenti pun adakah nak berhenti dengan segera sebab dia haram, dia adalah haram aradi nama dia. Haram aradi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Syekh Usyuk Qardawi mula-mula dia kata haram rokok ni. Lama datang pakcik-pakcik ni kan, aku ni kalau tak isap rokok masuk hospital lah. Aku ni tak isap rokok langsung masuk hospital. Macam arwah datuk saya kan, tak isap rokok pergi hospital tapah. Lama doktor pun kata, pakcik isaplah sikit-sikit, isaplah sikit-sikit. Tak isap rokok masuk hospital dia. Pakcik isaplah sikit-sikit. Umur pakcik dah berapa tahun? 85 tahun. 85 tahun isap rokok, suruh berhenti. Suruh berhenti. Oleh sebab itu Syekh Qardawi pada seterusnya membahaskan rokok ni dia berperingkat-peringkat. Dia berbeza dengan haram yang zati, ya, haram yang zati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda imam itu adalah wazirullah. Dan syarat yang kelima, an yahfaza thiyabahu wa badanahu 'anil adha. Imam ni hendaklah memelihara pakaian dia dan badan dia daripada kotoran. Kerana pakaian imam ni dia mencerminkan wazir. Imam ini kena jaga, pandai jaga pakaian daripada kena najis. Hukum berkaitan najis ni dia mahir. Dia tahu kalau masuk tandas ni macam mana cara istinja, macam mana kalau terpercik ke tak percik ni kena jaga, sebab dia nak jadi imam. Dan juga pakaian ni biarlah pakaian yang kemas, sebab dia wazir. Dia wazir. Yang keenam, alla yutawwil al-qira'ata illa birdal qaum. Jangan imam ni baca surah panjang-panjang, jangan terlampau panjang. Jangan sampai 120 ayat begitu. Sembahyang subuh rakaat pertama dia baca apa? Suratul Mulk. Suratul Mulk. Habis rakaat pertama. Orang belakang ni keluh kesah, nak hantar anak lah apa semua kan. Bila kita kata tu imam sembahyang subuh ni jangan baca panjang-panjang, kau tak baca hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca waktu subuh ni ayat panjang-panjang. Ni sunnah ni. Sunnah. Sunnah. Ialah para sahabat baca panjang-panjang, mereka ni hafal Quran dan dia faham. Kedudukan orang sekarang berbeza. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Muaz menjadi imam, orang kampung mengadu kepada Muaz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami ni baru balik daripada kebun. Bila Muaz radhiyallahu anhu jadi imam, baca surah panjang-panjang waktu sembahyang Isyak, sehingga ada di kalangan makmum ni berhenti terus sembahyang seorang-seorang belakang. Kau sendirilah Muaz, kau sembahyanglah sendiri. Menjadi fitnah. Bila diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya Muaz, afattanu ya Muaz,
Adakah kau seorang yang membawa fitnah? Dia kata, fitnah apa wahai Rasulullah? Betul kau jadi imam sembahyang isyak baca panjang-panjang? Dia kata, ya, isyak wahai Rasulullah. Rasulullah baca panjang. Isyak wahai Rasulullah. Betul, tapi orang kampung kamu bawa balik daripada kebun kurma kan, penat nak ambil buah kurma, macam ambil kelapa sawit tu, nak ambil buah kurma lagi, badan penat. Lain kali baca surah pendek-pendek cukup, wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaghsha, sebagaimana imam kita baca tadi, sesuai dengan orang kampung kamu. Fa inna fikum zal hajati, kerana ada di kalangan kamu ni, juga di kalangan makmum ini ada hajat, ada orang tua, maka jangan baca terlampau panjang. Mentanglah kita hafal Quran, hafiz Quran, nak tunjuk kita hafal Quran, baca surah panjang-panjang, jangan. Bacalah pertengahan, bacalah pertengahan. Kalau setakat satu muka tak panjang, ni kalau sampai 3 muka surat, itu panjang, itu panjang. Melainkan semua makmum redha. Makmum kata, ustaz, imam ini baca 100 ayat, itu tak apa, kalau orang redha. Ini maknanya imam sebagai wazir. Berdasarkan hadis Muaz, hadis menceritakan tentang Muaz radhiyallahu an, maka para ahli ulama fiqh 4 mazhab membahaskan hadis tersebut. Yang pertama, seseorang yang sudah sembahyang fardu kemudian dia mengulangkan semula sembahyang, maka kedudukan sembahyang dia itu adalah sunat. Sebagaimana Muaz radhiyallahu an telah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nabawi, kemudian dia pulang ke kampung dia jadi imam, sebab orang kampung ni balik lewat. Jadi oleh sebab itu sembahyang isyak ni lewat orang kampung. Kalau kita sama-sama orang bersawah apa semua ni lambat. Kalau sembahyang isyak ni dia lewat-lewatkan sikit. Oleh sebab itu sembahyang isyak dia boleh dilewatkan kerana waktu dia panjang. Begitu. Dan yang kedua, kata para ahli ulama, orang yang sembahyang fardu boleh ikut orang sembahyang sunat. Orang yang sembahyang fardu boleh ikut orang sembahyang sunat. Mana kalau kita dah terlambat, contohnya kita tengok ada orang sembahyang sunat, dengan syarat sembahyang sunat tu ialah ada rukuk, ada i'tidal. Yang ikut orang sembahyang jenazah begitu. Ataupun sembahyang sunat, yang mana sunat ini sunat seperti sembahyang sunat gerhana, kerana dua rukuk dia tak boleh ikut. Tetapi kalau sunat yang lain dia boleh ikut, yang sama bentuk sembahyangnya. Kita berniat sembahyang fardu, kalau imam tak payah tukar, imam tak payah tukar. Berdasarkan hadis itu, mana kita selepas ini tak perlu tanya orang di dalam masjid tu sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Kita pun selalu cuit, cik nak tanya dia sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke tu. Kau pergilah tanya, dia kata. Kau pergi tanya. Ada orang pula bila kita cuit kan, bila kita cuit dia tahu dia sembahyang sunat, bila dia cuit nak beritahu aku ni sembahyang sunat bukan sembahyang fardu, dia laju sembahyang. Dia laju sembahyang, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Dah tu dia pergi belakang, dia tengok, maknanya aku sembahyang sunat. Ramai orang kita masih lagi tidak faham bahawa kalau dia sembahyang sunat, orang ikut dia tak boleh tukar niat jadi imam. Teruslah sembahyang sunat, tak perlu nak menjaharkan bacaan, tak perlu nak menjaharkan bacaan, sebab dia sembahyang sunat. Hanya orang yang sembahyang fardu boleh mengikut orang sembahyang sunat, boleh ikut sembahyang sunat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada pula orang sembahyang fardu, itu sebabnya orang kampung-kampung dulu bila waktu sembahyang tarawih, di situlah dia nak qada sembahyang subuh. Salias ingat rumah dulu kan, orang dulu sembahyang tarawih 20 rakaat. Jadi ada setengah ni dia ikut imam sembahyang tarawih, dalam waktu sama dia qada sembahyang subuh dia. Dia qada sembahyang subuh dia. Tok imam tak baca doa kunut, dia baca doa kunut. Kita kata, kenapa dia baca doa kunut? Rupanya dia qada sembahyang subuh. Dia qada sembahyang subuh. Ataupun imam dah beri salam, dia pun bangun, dia qada sembahyang maghrib. Imam bangun beri salam, dia bangun lagi, zuhur. Tapi kalau nak qada pun qada lah bulan lain, kerana itu adalah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tidak ada waktu yang lain. Kesimpulannya, orang sembahyang fardu boleh ikut orang sembahyang sunat,
berdasarkan hadis tersebut. Dan bacaan dalam semayang mestilah mengikut keadaan. Kalau orang semua redha, boleh baca panjang-panjang, boleh habis suratul Mulk, kemudian surah Waqiah ke suratul Rahman pun boleh kalau orang redha. Yang ketujuh, alla yu'jiba bi nafsihi, jangan dia ni rasa hebat diri dia. Hendaklah seorang yang mutawadhi', jangan dia seorang yang mu'jib, orang yang ujub pada diri. Oh hebat aku ni, hebat, jangan begitu. Dan yang ke-8, alla yadkhula fi shalah hatta yastaghfirallah min jami'i zunubi li'annahu syafi'un liman khalfahu. Yang ke-8, sebelum imam ni menjadi imam dalam solat, hendaklah beristighfar daripada segala dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab apa dia nak kena istighfar? Kerana dia boleh memberi syafaat orang yang di belakang dia, sebab dia wazir. Bukan main imam ni memberi syafaat, dia wazir. Jadi macam mana nak bagi syafaat kalau dia sendiri pun banyak dosa? Maka oleh sebab itu adabnya sebelum dia jadi imam, minta Allah ampunkan dosa dia. Kerana dia li'annahu syafi'un, kerana dia boleh beri syafaat kepada siapa? Liman khalfahu, orang yang di belakang ni imam, sebab imam wazirullah. Yang ke-9, idza sallama la yakhussu nafsahu bid-du'a fayakhunul qauma. Apabila dia beri salam, nanti kalau baca doa, jangan mengkhususkan dia untuk diri sendiri. Kalau dia semayang baca doa untuk diri dia sendiri, maka dia telah mengkhianati makmum yang ada. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, dia kata. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepada engkau ya Allah. Dia yang pohon, tapi imam baca makmum amin amin untuk dia. Tu makmum tolong aminkan untuk dia. Khianatlah, orang tolong amin, dia yang dapat. Ya Allah murah lempiahilah rezeki, sihatlah tubuh badan. Pada tu imam ni umur dia dah 100 tahun, sihat je. Sebab dia baca doa untuk diri dia, makmum semua amin amin. Apa petua tu imam sihat? Saya tak ada petua lain, makan petai, dia kata. Makan petai. Makan apa? Makan petai, tak ada kecil manis, kata. Rupanya dia baca doa selama ni hampir dah 100 tahun umur dia. Allahumma inni as'aluka, makmum semua amin amin. Yang kita belakang ni sakit sana sakit sini. Imam baca Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Imam baca doa untuk diri sendiri, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, daripada kekecewaan, daripada kerusingan. Dia aja tenangnya tu imam, muka dia berseri je. Nampak tu imam tak berkedut-kedut. Amalan apa? Makan tempe, dia kata. Makan tempe. Rupa tu imam baca doa untuk diri dia, orang aminkan, makbul. Doa dia ni makbulkan sebab dia jadi imam. Jangan begitu, dia mengkhianati. Oleh sebab itu siapa nak jadi imam, belajarlah sedikit ganti nama. Ganti nama. Ini ganti nama untuk apa, ini ganti nama untuk apa. Kalau tu imam juga baca Allahumma inni, maka kita makmum terus ikut. Jangan aminkan. Contoh imam baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita sebagai makmum ikut Allahumma a'inni ala zikrika. Kalau imam baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kita tak aminkan, kita ikut Allahumma inni, ikut. Sebagaimana dalam doa kunut contohnya, sama-sama ikut imam. Imam baca wa astaghfiruka, kita membaca wa astaghfiruka. Tak payah imam nak tukar wa nastaghfiruka, sebab kalau imam tukar, kejap ada kejap tak ada. Kan? Mula-mula fa inna taqdi tu imam diam.
pelan. Kemudian muncul semula imam, wa nastaghfiruka. Makmum pula kata, ya aku dah habis baca sampai wasallallahu. Makmum dah habis, makmum kata aku wasallallahu dah. Tu imam belum habis lagi. Boleh kalam amin, ataupun ketika itu makmum wasallallahu ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba muncul imam wa nastaghfiruka, amin pula dia kata. Amin. Kalau tidak membaca secara jamak, maka kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Itu disebut dalam kitab fiqh. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Sama balik kitab kita. Dan yang ke-10, idza nazala fil masjidi gharibun yas'aluhu amma yahtaju ilaih. Kalau sekiranya ada orang luar datang masjid kita, tercangak-cangak kan, jadi seorang imam kena tanya dia, kena tanya, Pak Cik nak cari apa kan, Cik nak cari apa, pergilah tanya apa hajatnya, begitu. Apa hajatnya? Ini mana imam ini sebagai wazirullah. Sama balik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan riwayat daripada Atha ibn Yasar, dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa bang 7 tahun merdekakan dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan 7 pangkat neraka, kerana kemudian daripada bahawa baik niatnya. Ini di antara kelebihan orang yang jadi muazzin. Orang yang jadi muazzin ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia daripada neraka, dengan syarat orang yang jadi muazzin ini ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Bila dia ikhlas, maka Allah akan berikan pahala yang berganda. Man azzana sab'a sinin, barang siapa menjadi muazzin 7 tahun. Mana 7 ni lama lah. Tak payah kira lah, saya ustaz baru 5 tahun. Sab'a ni dalam bahasa Arab menunjukkan lil kasrah, menunjukkan lama. Menunjukkan lama. Saya baru dilantik baru tahun lepas. Tak apa. Sab'a ni maknanya menunjukkan lama. A'taqahu Allahu sab'a darakatin minan nar, nescaya Allah merdekakan ia daripada 7 api neraka. Ba'da an yuhsina niyatahu, selepas dia baik niat dia. Niat dia memang nak panggil orang solat. Nak panggil orang solat. Maka dibahaskan oleh ulama kita, mazhab al-Imam Syafi'i, muazzin ni boleh tak dapat duit? Muazzin ni boleh tak dapat duit? Sebab jadi muazzin ni bukan semua orang ada suara. Bukan semua orang ada suara. Disebut oleh al-Imam Mawardi dalam kitab Hawi Kabir. Imam Mawardi mengarang satu kitab yang bernama Hawi Kabir, berkaitan tentang upah ni. Imam boleh dah ambil upah. Saya ni jadi tu imam, dia nak ambil upah kerana jadi imam. Hukum asal jadi imam tak boleh dapat upah. Kalau setakat imam sembahyang fardu, habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia tak layak dapat upah. Tak layak dapat upah. Kenapa? Kenapa? Kerana dia ibadat. Kerana ibadat. Kerana dia adalah ibadat. Jadi dia ibadat, tak layak jadi. Takkan semua orang kena semayang. Dia pun semayang juga. Untuk membolehkan, maka hendaklah dia berkhidmat kepada menguruskan masjid. Oleh sebab itu kita namakan pegawai masjid. Pegawai masjid, dia uruskan, ialah ada kerja-kerja yang sampingan yang lain untuk membolehkan dia mendapat upah. Kalau semata-mata datang kemudian beri salam tiap-tiap bulan dia dapat upah, tak layak dia dapat upah. Kerana menjadi imam bukan satu benda pekerjaan, ia adalah merupakan ibadat. Beza muazzin. Menjadi muazzin ini
dibahaskan oleh ulama hukmu akhzil ujrati alal azan, hukum mengambil upah disebabkan dia jadi muazzin. Berbeza-beza pandangan ulama. Ada 3 pandangan ulama. Pandangan yang pertama straight haram. Dia kata tidak boleh seorang muazzin mengambil upah kerana dia jadi muazzin, kerana Allah telah membalaskan kepada dia, Allah merdekakan dia pada api neraka. Kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi? Allah merdekakan kau daripada api neraka, daripada upah tiap-tiap bulan. Kerana jadi muazzin, Allah merdekakan kamu. Oleh sebab itu, pandangan pertama kata tak boleh dia dapat upah. Tapi muazzin sekarang ni dia ada kerja lain di masjid. Jadi muazzin ni dinamakan pegawai masjid juga, berperanan yang lain. Jadi pandangan yang pertama ini semata-mata jadi muazzin. Semata-mata jadi muazzin, hukumnya adalah haram mengambil upah. Inilah pandangan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Begitu juga Ibnu Muflih menyatakan tidak boleh, semata-mata jadi muazzin. Yang kedua, kita tengok pandangan ulama. Makruh mengambil upah. Makruh mengambil upah, mana boleh? Kalau boleh muazzin ni biarlah dia dalam keadaan betul-betul menawarkan diri. Dia seorang mutatawwi', dia memang rela nak jadi muazzin. Hukumnya adalah makruh. Ini pandangan kebanyakan ulama. Termasuklah Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, yang kita baca kitab Sunan Al-Imam At-Tirmizi. Dan Sunan Imam Tirmizi ini telah diringkaskan menjadi mukhtasar Sunan Tirmizi dan disyarahkan oleh Syekh Idris Marbawi yang berjudul Bahrul Mazi. Bahrul Mazi. Ini pandangan Imam At-Tirmizi. Yang ketiga adalah pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad dan kebanyakan pandangan ulama kita mazhab Imam Syafi'i, termasuklah Al-Imam Al-Auza'i, menyatakan annahu yajuzu lahu an ya'khuzal ujrata 'alal azan. Harus bagi muazzin mengambil upah di atas dia azan. Mazhab kita boleh. Kenapa apa boleh? Boleh dia kata. Sebab dia ni orang yang muazzin ni ada kelebihan. Dia memanggil orang, ini adalah termasuk maslahah yang begitu tinggi. Kalau tidak orang kata, tak dengar-dengar azan masjid negeri ni, gitu. Tak ada elektrik. Katakan ada lampu, ada elektrik, kenapa masjid negeri tak ada azan? Maknanya dia di sudut maslahah ni dia jadi ataupun sekarang tak boleh azan kan? Jadi fitnah kan? Satu arahan tak boleh azan kan? Jadi fitnah. Oleh sebab itu muazzin ni dia adalah maslahah. Oleh sebab itu dia merupakan syiar dalam Islam. Karena dia menunjukkan syiar dalam Islam, dia berhak, dia harus bagi dia mengambil upah. Soalannya, upah ni nak ambil daripada mana? Al-Imam Mawardi mengarang kitab Ahkamus Sultaniyah menyebut, wa yajuzu an ya'khudha rizqan 'ala al-adhan min baitil mal fi sahmil masalihi. Harus bagi muazzin mengambil upah sebab dia azani daripada baitul mal. Dulu baitul mal. Kenapa? Di atas peruntukan maslahah, iaitu syiar Islam. Ini muazzin. Jadi berbeza muazzin dengan imam. Kalau imam ni, maka hendaklah ada kerja-kerja sampingan yang lain, barulah melayakkan dia boleh mengambil upah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Rasanya setakat itu saja 2 hadis yang dapat kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Banyak lagi cerita bab azan ni, kita akan bahas lagi. Kalau dah azan jangan nak keluar masjid. Saya baca riwayat bila azan kita ada hal pula tak boleh nak keluar daripada masjid sebelum azan. Ni ceramah nak masuk waktu azan, minta maaf, anak tak boleh semayang sini.
Ini ustaz-ustaz ni ada program kat Selangor ni, nak ceramah, nanti anak semayang, la yajuz, la yajuz. Tanya ustaz tu, lebih ceramah ke lebih semayang? Ini ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat doakan, celakalah kamu, celakalah kamu. Dan dengar ustaz ni dekat dengkil accident, dekat dengkil accident. Nampak ni. Kita akan baca hadis ni pada pengajian akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منه الدواب فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفي ذا بمختدني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن مهان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها عمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة، وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم لا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعث عليها من قبورنا يا باعث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.